TV1. Kita akan mengakhiri tahun 2020 dan akan menjengah ke tahun 2021. Sudah pasti cabaran 2020, harapan 2021. Dan untuk itu kita bersama dengan tetamu kita hari ini bersama untuk kita nak bincangkan apa yang sudah berlalu dan apa yang bakal kita hadapi pada tahun hadapan. Bersama dengan tetamu kita, Tuan Haji Fazli Yusof merupakan perunding motivasi. Terima kasih bersama dengan kami Sama-sama. hari ini. 2020 ramai yang kita katakan dengar daripada keluhan banyak pihak lah. Macam tak ada je tahun 2020 ni. Macam berlalu begitu saja disebabkan oleh pandemik COVID-19. Jadi mungkin daripada Tuan Haji lah melihat kepada situasi sepanjang 2020 ini bagaimana? Terima kasih. Soalan yang menarik, Margaret dan Ismail. Soalannya, apa yang berlaku 2020? Sekarang kita dah di Disember, di minggu terakhir 2020 kan? Hari-hari terakhir. Hari-hari terakhir. Dan ada yang kata macam itulah. Tak ada kenangan indah 2020. Tak ada benda yang signifikan 2020. Sebenarnya bergantung kepada macam mana kita memberikan makna kepada kehidupan kita. Ada orang mungkin dia rasa bermakna apabila ada IG-nya banyak diupdate kan. Jadi kalau dah update sebelum ni banyaknya travel, dah tak travel, tak adalah update, jadi rasa macam tak bermakna. Jadi mungkin juga begitu yang berlaku pada yang lain lah. Apabila tak banyak aktiviti di luar, perlu berada di rumah, kurang social activities, maka ia menyebabkan dia rasa itu hidupnya tidak bermakna dan dia rasa macam seolah-olah tahun 2020 tak ada dalam kehidupan dia. Ini kita kena tengok balik. Sebenarnya bagi saya pengalaman 2020 adalah satu tamparan untuk buat kita berfikir semula tentang kehidupan. Dan kadang-kadang ada orang dia termenung seorang, dia dah boleh berfikir dan realign the life. Maksudnya mensejajarkan semula kehidupan dia. Tetapi ada orang kena lempang dulu kan, terduduk dulu, terhantuk tangga dulu, baru dia start fikir, apa aku buat selama ni kan. Jadi mungkin kalau kita tengok daripada perspektif yang positif, sebenarnya apa-apa yang berlaku di sekeliling kita adalah rangsangan untuk kita berfikir semula. Dan sebenarnya resources ataupun sumber untuk buat apa yang baik sebenarnya ada di sekeliling kita. Cuma kita kadang-kadang kena berhenti sebentar dan menyusun semula kehidupan. Macam mana nak menyusun kehidupan? Kena berfikirlah, sebab Tuhan bagikan kita akal supaya kita berfikir mendalam. Jadi 2020 mungkin bagi setengah orang kurang maknanya. Bagi saya, macam mana nak memaknai 2020 dengan cara merenung semula pengalaman 2020 supaya segala energi, segala pengajaran, segala hikmah yang kita perolehi daripada pengalaman 2020, kita bangkit 2021. InsyaAllah. Cuma itulah dia persoalan nak bangkit itu, mungkin itu perkara setiap tahun kita cerita di penghujung tahun 2019 ke 2020, 2020 ke 2021, belajar daripada tahun sebelumnya. COVID-19 menyerang negara, maka kita tahu dalam kehidupan ataupun dalam sepanjang tahun itu akan ada perkara yang tidak terduga. Mungkin untuk tujuan peribadi, pendidikan, pembelajaran, perniagaan dan sebagainya. Jadi bagaimana kita nak merancang supaya kita lebih bersedia dengan sebarang cabaran yang tidak terduga, ataupun kita tidak terlalu mengharap untuk tahun 2021 ini akan menjadi tahun yang wow untuk diri kita sendiri. Alhamdulillah. Begini, saya tengok ada kawan-kawan saya, kenalan saya, 2020 dia buat jauh lebih baik daripada 5 tahun sebelum ini. Dalam beberapa aspek. Ada, saya tak kata ramai, sebab kita tahu bahawa sebahagian besar terjejas dengan apa yang dihadapi. Tetapi saya termenung, macam mana ada orang 2020 dia buat dengan baik. Apa yang berlaku sebenarnya? Mungkin ialah rezeki Tuhan berikan padanya lebih dan sebagainya. Tetapi dalam masa yang sama, ada tak perkara yang boleh kita lakukan supaya kita boleh menadah lebih banyak rezeki, kita boleh mencipta lebih banyak nasib baik. Kan? Sebab nasib baik dia tak muncul kalau kita tak bersedia menadah nasib baik tersebut. Contohnya, ada orang dia nasib baik sebab dia dapat cabutan bertuah pasaraya contohnya. Dan dia tak dapat cabutan bertuah tu, nasib baik tersebut, kalau dia tidak menghantar borang permohonan, betul kan? Dia tak menghantar borang pertandingan, dia beli ada resit, dia tak isi, dia tak letak dalam tabung tu, tak akan dapat nasib baik tersebut, betul? So kita kena bersedia, kena isi borang cabutan bertuah untuk dapat nasib baik.
Itu. Ramai orang dia tak mengisi borang cabutan bertuah tersebut. Dia kata, alah dia menang sebab dia nasib baik, dapat kereta, dapat motor, dapat macam-macam. Pemenang-pemenang dia dapat macam-macam. Dia tengok kan. Dia kata, aku pun belilah burger tu tapi aku tak isi je. Kalau tidak mesti aku dapat. Ataupun, alah dia dapat nasib baik. Dalam hidup pun sama. Ada orang dalam hidup 2020 ada ramai orang dapat nasib baik, dapat rezeki melimpah ruah. Tapi sebelum dia dapat, dia isi borang cabutan bertuah. Maksud saya itu maksudnya dalam hidup. So 2021 kita kena fikir apa benda yang patut aku buat. That borang cabutan bertuah. Yang mungkin bendanya simple tapi aku tak buat. Jadi menyebabkan aku tak dapat apa yang orang lain dapat. Dan benda itu boleh jadi ada banyak benda. Dan pertama sekali saya nak sebut ialah fikirkan muhasabah tentang kehidupan semula. Adakah aku lakukan dengan baik dalam kehidupan aku? Dan apa maksud lakukan dengan baik? Kita kena fikir hidup kita bukan untuk kita je. Dan ada banyak kajian menunjukkan bahawa orang yang hidup untuk diri dia susah nak happy. Itu saya nak cerita banyak lagi. Itu siri lain. Tapi idenya adalah kita kena fikir, adakah aku buat dengan betul atas peranan aku? Itu sangat simple. Saya hidup sebagai seorang anak, sebagai seorang suami maybe, sebagai isteri, seorang ayah, seorang ibu, seorang bos, seorang pekerja, seorang apa yang penting dalam hidup kita, kita buat dengan betul atau tidak. Dan bagi saya, kalau kita lakukan peranan kita dengan betul dan kita buat dengan sepenuh hati, dengan passionate, kita akan happy, kita akan gembira, tak kira apa yang kita hadapi. Dan itu semula kadang-kadang saya rasa mungkin 2019, 2018 selalu sibuk dengan benda sehingga kita lupa benda lebih penting dalam hidup. So kenapa kita tidak fikir semula apa yang saya hadapi 2020 supaya kita boleh gunakan kekuatan itu untuk 2021. Dan daripada situ kita akan jumpa apakah borang cabutan bertuah yang patut kita buat. Take chances, do it right. Cuma saya tertarik tadi apabila Tuan Haji menyebut tentang apabila kita terlalu sibuk selama ini 2018, 2019, tiba-tiba pada tahun 2020 kita kendurkan ketegangan di tempat kerja. Kita sudah memberi masa untuk keluarga bila ramai yang kena duduk di rumah. Kita lihat sebenarnya ini adalah satu kurniaan di dalam segala kekalutan COVID-19 ini. Jadi bagaimana untuk kita melihat dari sudut positif supaya walaupun kita jatuh pada tahun ini tetapi untuk bangkit itu kita melihat bahawa cabaran itu sebenarnya adalah satu elemen mematangkan kehidupan kita supaya bukan saja 2020 tetapi apa saja cabaran selepas ini kita sebenarnya boleh hidup dengan tenang dan melihat cabaran itu sebagai kesempatan. Yes, Margaret, thank you. Kadang-kadang kita tak termenung sekejap berfikir, betul kan? Kesibukan kadang-kadang menyebabkan kita terlepas pandang perubahan dalam hidup, kan? Tanggungjawab baru dalam hidup, kan? Kita sibuk dengan rutin. Bagus bila kita ada rutin, kesibukan, maksudnya kita ada peranan. Tapi kadang-kadang persekitaran kita berubah, kehidupan kita berubah. Dulu tak ada anak, dulu tak kahwin ke kahwin, tak ada anak kepada ada anak, betul kan? Anak seorang kepada anak 3 orang contohnya, kan? Jadi keadaan berubah. Soalannya, adakah kita telah menyusun semula kehidupan kita sejajar dengan perubahan hidup. Kadang-kadang kesibukan dan rutin tersebut, walaupun saya kata ia bagus menunjukkan kita ada kerja, kadang-kadang menyebabkan kehidupan kita dah macam ni, kita masih rutin sama sejak 5 tahun like this, kan? Menyebabkan akhir sekali kesibukan tersebut menyebabkan kita tak ada peluang untuk berfikir semula. Jadi apa kata kalau kita gunakan 2020 duduk lebih lama dan berfikir lebih lama. Keluarkan dulu benda-benda yang tidak diperlukan dalam hidup. Dan dalam hari tersebut kadang ialah hiburan banyak. Kadang-kadang main gamenya lah, apa menghadap WhatsApp grupnya lah, kan. Benda itu kadang-kadang tak ada peranan pun dalam hidup. Kalau kita tinggal 10 tahun pun tak ada siapa-siapa terjejas, kita tak terjejas, kan. Tetapi kita melayan benda tersebut kerana dah tak sibuk, betul kan. Jadi kenapa begitu pula? Dah tak sibuk, buatlah benda yang patut kita sibukkan, iaitu benda yang betul dalam hidup kita. Dan kadang-kadang orang tak jumpa makna di sebalik kesibukan. Dan kesibukan dan kepanikan kadang-kadang, contohnya bila orang tu panik, tak boleh fikir apa-apa dah. Kan? Sebab sibuk sangat otak dengan ketakutan, dengan semua benda. So jangan panikkan kehidupan. Jangan terlalu, bila ada masa untuk lapang, masa untuk bertenang, fikir secara mendalam dan lihat masa depan. Kadang-kadang kita tak jumpa makna sebab terlalu busy. Kadang-kadang kita jumpa makna bila kita merenung. Contoh Margaret maksudnya apa? Margaret sebenarnya berasal daripada tak tahu kan, kalau kita merenung Margaret daripada ada pernah kata Margarita perkataan lama Sanskrit, maksudnya ialah mutiara ataupun the group of blossom.
Dan sebab itu bila orang dulu, orang Eropah bila nak cipta mentega, dia nak buat mentega daripada susu, dia nak buat mentega daripada sayuran, dia buat lemak tepu. Dia buat warna putih macam mutiara, dia name it margarina. Dia letak warna kuning jadi margarine. So kadang-kadang kita jumpa keindahan ada dalam diri kita. Kita berikan masa, berikan diri anda untuk menjumpai keindahan dalam diri anda, kehidupan anda, tahun anda. Tapi Margaret memang permata siaran kita untuk pagi. Bersinar-sinar. Cuma bersinar-sinar ya pagi ini. Cuma yang lebih pentingnya adalah untuk kita mengubah ya kita menjadi lebih baik sudah pasti memerlukan disiplin, perubahan rutin yang lebih baik. Dan sudah pasti senang untuk menyatakannya secara verbal, tetapi mungkin sukar bagi setengah orang untuk melaksanakannya secara fizikal. Jadi bagaimana untuk perubahan rutin itu bukan saja kita lakukan setiap tahun, tetapi mungkin perubahan rutin yang sedikit demi sedikit kita laksanakan setiap hari supaya disiplin itu boleh kita amalkan dan kita biasakan. Ya, terima kasih soalan bijak. Sebab saya pernah tulis buku ini dengan Datuk Dr. Haji Muhammad Fazilah Khamsah tahun 2007 dan buku ini dapat anugerah salah satu anugerah buku lah. Dan sebenarnya ada 5 step yang kita boleh buat untuk kita lakukan perubahan. Tapi bermula dengan muhasabah, which is saya dah sebut beberapa aspek tadi. Muhasabah is very important, iaitu kita analisa diri kita, hidup kita, alignment kita. Adakah kita berada pada track landasan yang betul. Tetapi salah satu yang disebut tadi, bila kita setkan, kita tetapkan apa yang kita nak capai, ada banyak proses kat situ. Sebab saya memang kerja saya membantu orang untuk susun semula mindset, kehidupan, performance dan everything dalam hidup. Dan apa yang kita perlu buat ialah kita kena tentukan apa yang kita nak capai yang ada kaitan dengan kehidupan kita, yang ada kaitan dengan peranan dan tanggungjawab kita. Daripada situ kita tentukan pula macam mana indeks dia. Dan indeks ada 2, iaitu indeks apa yang kita nak capai dan indeks apa yang kita kena buat. Apa yang kita kena buat ni dia boleh jadi rutin tu bersifat rutin harian, rutin mingguan, rutin bulanan, rutin tahunan. So bila kita set macam tu, contohnya rutin harian, contohnya nak badan lebih sihat. Katakanlah sebelum katakan kesihatannya terjejas, doktor kata dia kena lifestyle modification. So dia kena setkan semula berat badan dan sebagainya. So dia akan tentukan rutin harian. What is rutin harian dia? Makan sayur dan ulaman. Dia mesti makan whatever it is. Makan ulang walaupun tak sedap dia kena makan. So rutin. Dia setap. Bila dia buat 5 perkara hari tersebut dia sudah berjaya. Dia panggil lead index iaitu index commitment, index rutin. Dia tak perlu tunggu naik penimbang, tengok turun 3 kilo untuk berjaya. Tak. As long as selagi mana dia mengikuti rutin harian, rutin bulanan, rutin mingguan, maka dia sudah berjaya dalam proses tersebut. Kadang-kadang kita tak set macam ni, itu kata kita ada masa lapang. Sebenarnya, kita tak ada masa lapang. Kita ada banyak benda kita boleh buat untuk sekarang dan masa depan. Dan sebab itu ada seorang tokoh di negara Arab namanya Hasan Al-Banna, dia sebut al-wajibat aktsaru minal awqat. Tanggungjawab kita sebenarnya lebih banyak daripada waktu yang kita ada. So mereka menyusun semula kehidupan, selalu muhasabah, analisa semula. Dia tak ada masa lapang sebenarnya sebab setiap masa ada saja benda yang dia kena nak buat settlekan hari ini dan contohnya bila dah habis semua kerja hari ini, habis minggu ni, dia ada benda yang dia target 2 bulan lagi, betul? So dia buat sekarang. Jadi adanya adalah balik pada berfikir dan merancang. Ramai orang dia nak buat terus tanpa merancang. Sebenarnya bila kita duduk sebentar 2 jam 3 jam merancang tahun 2021, duduk semula dan perelokkan benda tersebut. Macam mana nak tahu anda sudah ada perancangan? Anda ada kertas yang tulis semua sampai bulan 12 2021. Itu maksudnya ada. Kalau tak ada, jangan cakap ada perancangan sekadar saya nak berjaya 2021. No, that is not perancangan. Itu hanya fantasi. Kan? So ada kertas, ada bulan-bulannya, kita letak apa dia punya milestone. Milestone-nya ialah dia punya tanda arasnya setiap 3 bulan. Itu bukan korporat je pakai. Orang pun boleh pakai. Jadi ideanya kita kena ada benda tersebut. Tak ada kertas tu, jangan cakap tahun 2021 saya ada perancangan. No, tak ada perancangan. Bila ada benda tersebut, kalau tak jadi macam mana? Itu cerita lain. Kita buat, kita dapat, alhamdulillah. Tak dapat, alhamdulillah juga. Maksud kita belajar sesuatu. Contohnya ada yang mungkin di sinilah yang tak ada pekerjaan. Bila kita pergi interview sesi temu duga kan. Saya pergi 15 kali tak dapat apa pun. Hello. Anda dapat 15 pengalaman.
yang anda boleh belajar, yang anda boleh perbaiki diri. Tapi kalau orang pergi 100 temuduga, tak belajar apa-apa, tak improve apa-apa, that's, orang kata itu sia-sia. Yeah. Ada orang dimaki 3 kali oleh 3 penemu ramah, penemuduga, kan? Dia belajar, diperbaiki, kan? Daripada situlah kejayaan dan kecemerlangan muncul, daripada pengalaman melakukan benda yang betul dan perbaiki apa yang patut diperbaiki. Dan segala kecemerlangan dalam dunia ini, ciptaan kejayaan achievement tidak berlaku dalam percubaan kali pertama. Kan ada, that's a miracle, cubaan kali pertama. Semuanya berpuluh kali, beratus kali, beribu kali, beratus ribu kali. Jadi kalau kita tak cuba, baru 5 kali, 50 kali cuba dan tak dapat, dan kata Tuhan tidak adil, kita sebenarnya tidak adil pada diri kita. Muhasabah diri. Muhasabah diri. Mungkin sebelum kita akhiri, saya rasa banyak perkara yang kita lihat ini, cabaran 2020 dan juga harapan 2021, itu semua adalah bermain di dalam fikiran kita. Seperti kata Tuan Haji tadi lah, kita sebenarnya menentukan perjalanan hidup kita. Harapan tu mungkin ada, tetapi kita tidak tahu juga apa yang akan berlaku pada tahun hadapan. Satu perkongsian yang baik juga. Terima kasih Tuan Haji kerana bersama dengan kami, dan kita harapkan agar 2021 akan menjanjikan kecemerlangan dengan kita bermula untuk menuju ke arah kecemerlangan itu sendiri.